Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni di chart di Bitcoin chart kita nampak satu pergerakan yang Zul nak seperti mana Zul expectkan untuk hari Khamis itu. Zul expectkan untuk pergerakan ini belum berlaku sebelum hari Sabtu. Untuk kita tengok pergerakan hari Sabtu dan Ahad stabil di kawasan support. Kemudian kita expect untuk minggu depan ada opportunity untuk kita hit kita punya major resistance di 46 dan sekiranya kita break 46, expectation kita price akan pergi range antara 50 ke 60. Kita punya major resistance sebelum decision untuk Bitcoin sama ada nak buat high baru ataupun terus ke dalam bearish market untuk 3 years punya bearish market iaitu tahun 22, 23 dan 24. So nanti Zul akan tunjukkan di chart dan hari ni Zul akan pergi ke beberapa chart lain. Kalau ikutkan semalam Zul ada pergi Ethereum, Solana, AVAX, Terra. Hari ni Zul akan pergi ke beberapa coin lain iaitu coin-coin antara Polkadot. Zul akan pergi juga kata Cardano, Chainlink, Matic, Phantom. Itu coin-coin yang expected untuk dalam bearish market. Zul akan fokus untuk coin-coin ini. Sekarang kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari Jumaat candle semalam. So guys, ini adalah coin market cap. So pertama kali macam biasa kita akan tengok dulu total market. So total market cap berada di 1.87. So tak banyak berlaku perubahan untuk semalam. Kemudian volume kita tengok adalah volume meningkat 96%, 96 bilion. Kemudian BTC drop sikit 42.3. Ethereum meningkat daripada 18.4 ke 18.8. So apa kita tengok summary secara ringkas, kita tengok total market increase sedikit iaitu 2.18. So macam cakap tadi, volume meningkat 25 hampir 26%. Kemudian BTC macam juga drop sedikit iaitu 0.14%. So untuk harga semasa untuk pagi ini, so Bitcoin berada di 41.8 hampir 42 iaitu kita punya minor resistance untuk expectation kekiranya kita stabil di atas kawasan 40 ke 42 ni, dan yang lebih baik kita break 42, kita akan expectation kita akan hit kita punya major resistance di 46. Untuk expectation break 46 barulah kita akan ada more momentum untuk price range antara 50 dan 60k kembali. So Ethereum juga regain daripada 2.5, 2.6 untuk semalam 2.8, now dah 2.9 hampir 3k balik iaitu increase banyak 4.67%. So lain-lain coin expectation BNB 1.4, SRP 0.1, Terra drop 1.14. So macam cakap, sekiranya Bitcoin stabil kita akan expectation Luna akan buat sedikit drop. So Luna ni adalah good untuk long term, so meaning kita counter negative profit untuk coin-coin lain. So meaning macam Luna adalah good position untuk kita buy. Sekiranya nanti Bitcoin naik, kita expect Luna akan drop sikit, drop itu nanti kita akan buy untuk long term. So Cardano juga regain sikit 1.4 untuk weekly 6.87. Apapun kita still lagi below $1. So bagi tu Cardano below $1 adalah good position untuk buy untuk long term. So untuk Cardano tu dah ada RM1,000, 1000 coin. Expectation untuk Cardano kalau drop lagi sedikit dalam 8% iaitu dalam 40%, baru itulah dalam bearish market. Dalam bearish market memang dia akan collect sebanyak boleh untuk Cardano. So lain-lain coin juga tengok melakukan peningkatan AVAX 742%. So guys, let's go kita pergi ke chart gila untuk di Bitcoin apakah yang lu tengok untuk berlaku. So untuk iaitu dia perlu pergerakan di 4 hours. Di 4 hours kita expectation tu ada satu trend line ini. So, kalau ikutkan hari Khamis kita berjaya naik, hari Jumaat awal pagi berjaya, kemudian hari Jumaat tu kita drop. Kemudian untuk malam tadi sebelum close pukul 8, so ingat kita adalah 8 minit lagi. 8 minit untuk candle ni close. So meaning sekiranya kita close above trend line ini, so good untuk expectation kita untuk price tu bergerak dalam range tu punya minor trend line, kata pergerakan dalam minor channel, iaitu ini pergerakan ini expectation kita akan regain balik expectation untuk pergi ke hit kita punya line hijau ni. So untuk di daily, untuk chart di daily kita perlukan dalam masa 8 minit lagi sebelum iaitu pukul 8 pagi kita untuk expectation candle ini close untuk hari Jumaat, dan kita akan expect kita akan buat candle baru untuk hari kuartal Sabtu. So meaning hari Khamis kita berjaya close atas ni, hari Rabu, ini ada Rabu untuk kita bayar close atas, hari Jumaat, ini hari apa? Inilah kena hari Jumaat, hari Sabtu dan Rabu. So hari Rabu, hari Khamis dan hari Jumaat kita still lagi berada above, walaupun kita ada weight bawah ni tapi still lagi kita close atas kawasan hijau ni. So inilah petanda bagus, petanda
kita momentum untuk bull adalah strong untuk naik atas, cuma lagi berada di minor resistance. So untuk kita more kuartal atas expectation untuk 2 hari ni. So 2 hari ni expectation candle iaitu candle yang untuk hari ni iaitu candle pukul 8 lagi candle ini dan juga candle di kawasan ini. Kita expectation untuk hopefully candle ini still lagi berada di kawasan range above atas ni. Kemudian untuk minggu depan baru kita akan expectation untuk naik ke atas. So 2 candle ini expectation kita nak tengok RSI, store RSI sedikit reduce ke bawah. Sama juga kalau di 4 hours kita expect ada still lagi melakukan kaitan. So kita expect kita boleh buat sideways di kawasan ni untuk expectation untuk 2 hari Sabtu dan Ahad. Sebelum Isnin kita akan melakukan pump untuk breakout 42 dan pergi ke 46 untuk breakout 46 dan kita akan reach 50 dan 60. So itulah expectation to more bullish untuk minggu depan. So kerana kita still lagi momentum untuk satu Ahad berada di atas kawasan terlani. Untuk short minor kalau ikutkan kita rebound daripada swing low to swing high ni, kita expected bound di kawasan 0.3, so meaning good bullish momentum. Expected net 0.3 juga, kita akan expected dia akan drop balik 0.3, meaning kita akan drop balik dalam lingkungan kawasan ni. So 0.3 ni, so meaning price still lagi boleh range dalam kawasan ni untuk expectation untuk stabil di kawasan. So meaning kita akan expectation untuk pergerakan, kalau ikutkan ni kita boleh buat pergerakan kata 5 1. Itu pergerakan yang 5 tu tak ELC ni. So 1, 2, 3, 4 dan 5. So 5 lah kita expectation untuk break kita 42. Break 42 kemudian kita buat pergerakan ABC. ABC kita akan expect kita akan terus melakukan kenaikan untuk test kita punya 46k untuk breakout dan barulah kita boleh sembang untuk price untuk 50 dan 60k dan expected di 60k kita punya major resistance. So kita tu ada plan untuk akan letak stop loss untuk semua the position dalam modal untuk expectation sekiranya kita bearish market untuk end of this year. So itulah di Bitcoin. Untuk Bitcoin apa yang kita tengok menarik untuk berlaku pergerakan ni. Hopefully kita berjaya stabil kawasan ni. Yes, boleh drop lagi. Drop itu pun expectation sebab apa kita ada skill minor support dan minor resistance. Untuk Fibonacci currently kita berada still lagi dalam range iaitu ini antara minor support ni lingkungan 42 dan juga kita punya minor resistance dan juga minor support kita berada di kawasan 438 dan dapat 40. So still lagi price boleh drop sekiranya something berlaku, kita expected price boleh drop lagi ke kawasan 38. So meaning kita still lagi dalam range ini. Break 42 pergi 46, break 38 kita akan expect 34. So break 34 kita mau 30, break 46 kita mau pergi ke kawasan 50 dan 60. Itulah pergerakan price. So semalam tu ada monitor support ini. So itulah yang pergerakan untuk kita tengok untuk momentum pergerakan bullish ataupun bearish ataupun arah market Bitcoin secara keseluruhannya. So untuk Bitcoin kita nak tengok price tu stabil kawasan ni untuk minggu depan expectation berjaya break 42 dan heading ke 46. So sekiranya gagal kita akan balik ke kawasan 38 37 iaitu trendline putih tu draw ni. So itulah expectation untuk Bitcoin boleh berlaku. Dengan currently data yang ada kita expectation untuk good untuk Bitcoin stabil dan untuk hari Sabtu Ahad ni kita tengok macam mana dan hari Isnin nanti baru kita expectation ada good potential untuk dia melakukan kenaikan lagi. So itulah di Bitcoin. So lepas kita pergi another chart iaitu pertama kita akan pergi Polkadot. So adakah Polkadot good position untuk buy untuk long term? Untuk Polkadot bagi Zul adalah good position untuk buy untuk long term disebabkan dia berada di kawasan last trend line dan juga berada di kawasan Fibonacci retracement iaitu antara 22 dan 13. 22 ni adalah 68% dan di kuartal $13 adalah 78%. So meaning good position untuk buy untuk long term. So macam tu average tu berada 37. Kalau tu nak buy lah good position untuk reducekan tu punya average. Tapi macam cakap tu kawal modal tu sebab apa tahun ni ada penting untuk ada satu yang penting yang tu nak buat. So tu perlukan modal, secure modal dulu. So untuk anda kalau nak buy first time untuk Polkadot ataupun nak tambah aset lagi, now adalah time untuk anda buy untuk Polkadot untuk long term punya holding. Sekiranya dia drop pergi tak masalah, kita akan dapat another price yang murah iaitu dalam $7 ke $10. So buy kawasan ni sikit, kemudian sekiranya naik kita akan profit, sekiranya drop kita akan collect sebanyak boleh lagi di kawasan $7 $10 untuk long term punya holding. Expectation kalau bearish market sampai tahun 24 kita akan expect kita akan collect semua 3 tahun di kawasan ini
kemudian kita akan expect untuk tahun 2025 barulah next semburan untuk berlaku sebenarnya pergerakan ini. So itulah Polkadot now lah good position untuk buy sesiapa yang nak memiliki Polkadot. So Cardano adalah pertama juga dengan Polkadot adalah good position untuk buy long term sebab apa? Dia dah berada hampir 78% discount. So untuk Cardano, siapa yang nak buy bagi Zul punya average berkawasan ni. So untuk Zul tak buy kawasan ni, Zul tunggu sekiranya dalam bearish market, sekiranya sampai kawasan ni barulah Zul akan buy untuk another 1000 coin untuk Cardano. So untuk currently Zul dah holding 1000 coin Cardano. Kalau naik Zul akan profit balik, kalau drop Zul akan tambah lagi aset. So untuk siapa yang nak tambah aset Cardano ataupun mungkin tak cukup bagi target dia, mungkin anda target 1000 coin juga macam tu, mungkin ada ada 500 coin baru, nak target 500 coin adalah consider kat sini good position untuk anda buy another 500 coin dan hold untuk long term expectation kalau tahun 25 untuk expected next buran ataupun expectation kalau Bitcoin buat buran tahun ni last pump, expected Cardano juga boleh buat last pump seperti punya Bitcoin. So buy kawasan ni, and orang kata sekiranya kita akan nak lakukan opportunity kemasan yang tak boleh dilepaskan, iaitu sekiranya Cardano drop antara 40 sen dan 20 sen dolar ni adalah good position untuk buy long term untuk Cardano. So itulah Cardano. Kalau anda fikir untuk first buyer, now consider good position untuk buy 50% daripada anda punya target. So legal kita pergi Chainlink pula. So Chainlink lebih kurang sama juga, itu price sama juga, itu jatuh dalam kawasan kalau berada di kawasan kita punya last support untuk Fibonacci seperti mana Polkadot, Cardano. So Chainlink juga hampir price sama, iaitu dalam kawasan hampir 78% diskaun daripada high dia berada di kawasan $52. So sekiranya siapa yang nak buy Chainlink, tak pernah buy Chainlink tapi anda dengar projek Chainlink, anda boleh kaji fundamental bagi Zul lah good position untuk long term. Dia menghubungkan data real data dengan digital crypto data. So meaning expected dia jadi bridge untuk real data world untuk masukkan ke dalam blockchain punya data ataupun crypto punya data. So expectation ini adalah good untuk buy untuk long term untuk projek sebab Chainlink memang good position untuk long term dan fundamental juga kuat juga. So kalau anda nak buy Chainlink, now adalah time untuk anda start buy Chainlink. Berapa persen? Do expectation kalau anda target nak dapat 1000 coin, expectation kat sini dah boleh dapatkan 50% daripada anda punya total target. Tak kisah berapa hanya target itu bergantung kepada keupayaan membeli masing-masing. So bagi Zul untuk kat sini, kalau Zul jadi anda untuk first time buyer, Zul boleh buy untuk 50% untuk daripada target. Kalau anda dah ada RM1000, consider kat sini boleh dah masuklah 500. Lagi 500 kita tunggu sebab apa? Ada peluang untuk kita dapat untuk dalam bearish market iaitu dalam $4, iaitu 80 ke 90% drop lagi. So meaning buy lagi 50%, standby 50% lagi kat sini. Sekiranya drop, kita akan buy di kawasan ini ada 500. So meaning kita akan average anda akan berada di bawah ni iaitu lingkungan 8%. Price given time akan recovery to return of ROI kita ataupun return of investment kita akan cepatlah berbanding macam Zul average berada 25. So meaning Zul hold punya target, sekiranya buy bawah jatuh kawasan dalam bearish market, Zul akan grab sebanyak boleh untuk turunkan Zul punya average at least berada dalam kawasan 80% discount. Sebelum dia melakukan buran, barulah expected Zul akan biarkan untuk layan return of investment dengan lebih banyak. So itu current plan Zul, iaitu buy disebabkan Zul dah ada invest ke dalam coin ni. Bagi anda yang mungkin baru ada nak invest lagi, now adalah good position untuk buy untuk long term ia di kawasan $15. So next coin adalah Matic, another favorite Zul punya Matic. So di Matic ni sedikit strong, harga dia price seperti mana di Ethereum baru saja 50%. Yang kita tahu Bitcoin juga now kalau daripada all time high dia dari 69k ke 42 itu adalah 40% discount. So untuk di Matic pun lebih kurang sama, kalau ukur ni expectation dia dalam 40% juga. Yes, dalam 50%. So ini sama juga seperti Ethereum dan berada di kawasan tu. Matic lah bukan good position untuk buy, currently tu berada 1.6. Untuk long term expectation kita akan perlu tunggu di kawasan $1 ke 0.6 iaitu kawasan major resistance, iaitu $1 ni adalah 68% diskaun dan 0.6 adalah 78% diskaun. So untuk Matic ada possibility kalau Bitcoin naik dia terus melakukan kenaikan. So untuk Matic tu tak buy lagi, tu akan layan dan juga profit. Expectation kalau dia drop di kawasan ni, meaning kalau drop tu meaning kita akan tengoklah Cardano, Phantom, Polkadot ni dapat harga yang dia cakap tadi. Expectation di Matic kita akan dapat di kawasan 1.6.
$1 iaitu untuk long term punya buy holding. Tapi kalau siapa first buyer, yes, consider boleh buy untuk first buyer. Bagi Zul sudah ada buy, so now Zul holding saja apa yang ada. Sekiranya naik, Zul akan regain balik profit. Sekiranya drop kawasan ni, Zul akan grab more untuk Matic untuk dapatkan Zul punya target iaitu 1000 coin untuk long term. So untuk Matic currently Zul ada hampir 200 coin lebih. Now Zul ada target lagi another 80% untuk completekan Zul punya target iaitu 1000 coin untuk Matic seperti mana di Phantom juga. So let's go kita nak di Phantom juga. Di Phantom lebih kurang sama. Phantom cuma sedikit kata good buy berbanding kata Matic. Cuba disebabkan dia dah drop ke kawasan kita punya major support iaitu antara 1.3 dan 0.75 iaitu kawasan 68% diskaun dan 78% diskaun. Now expectation berada hampir 70% diskaun. So untuk Phantom adalah good position untuk anda buy untuk long term, sama seperti condition di Polkadot, Cardano, Chainlink. Sebab apa dia dah masuk dalam box support. Now consider anda nak buy 50% daripada target anda adalah good position. Mungkin anda nak target sama macam Zul, nak dapatkan 1000 coin. Expectation kat sini adalah good position untuk anda dapatkan 50% daripada 1000 coin iaitu 500 coin. Dan yang sekiranya naik kita akan profit, sekiranya drop lagi kita akan ada opportunity untuk dapat harga yang termurah iaitu dalam 90% iaitu dalam hampir 28 sen. So inilah price yang Zul tunggu. Untuk currently Zul tak tambah dah Zul punya Phantom. Zul akan layan dulu untuk expectation. Sebab apa, macam cakap tahun 22 lah expectation kita boleh berlaku permulaan bearish market. Cuma tahun ni sebelum tahun bulan 12 kita akan ada huge pump dulu sebelum dia melakukan another drop yang drastik untuk pergi ke kawasan 90. So sebab tu expectation untuk macam cakap hold modal tu untuk target sekarang lah untuk lock dia punya profit, lock dia punya position dalam at least return of dapat balik modal sebelum kita tengok decision di Bitcoin. Kalau break 60, yes, meaning kita akan buat all time high baru. Kiranya gagal, meaning kita akan expect Bitcoin akan drop ke major resistance dia, iaitu major support iaitu 26k iaitu 68% di kawasan box sepertinya last support di Bitcoin. So untuk Ethereum now lagu position untuk buy, siapa nak first entry 50%. Kemudian kalau naik nanti kita akan ambil modal, profit kita akan tinggalkan ataupun anda boleh juga ambil tinggi profit. Kemudian kita expectation untuk the best buy untuk bearish market nanti lah di kawasan 90% discount iaitu dalam 28 ataupun 40 sen dolar untuk Phantom. So kawasan ni memang akan Zul akan grab. So sekiranya price tu tak naik, price tu drop, tak masalah, Zul akan hold saja position ni dan Zul akan sontik modal baru untuk buy di Phantom untuk completekan Zul punya 1000 coin target. So Phantom sama juga Zul ada 200 lebih seperti mana Matic. Untuk expectation Zul kawasan ini Zul akan collectkan 1000 coin untuk target Zul untuk long term untuk Phantom. So guys, Zul rasa itu saja untuk pagi ni. Beberapa coin inilah antara coin-coin yang memang Zul target untuk long term. Siapa nak tahu, iaitu pertama kali mestilah Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Luna, Polkadot, Cardano, Chainlink, Matic dan Phantom. So coin ini memang Zul akan tumpukan 100% untuk buy untuk completekan target iaitu Matic, Phantom. Matic Zul akan target 1000 coin, Chainlink Zul targetkan untuk dapatkan 100 coin. Sama juga Cardano Zul dah dapat pun 1000 coin. Cuma kalau ada dapat price 40 sen tu memang Zul akan tambah lagi another 1000 coin. Polkadot sama juga, Polkadot, Luna, Avax dan Solana ni Zul target untuk dapatkan 100 coin. Dan Ethereum ni dan Bitcoin Zul akan collect sebanyak boleh. Zul tak letak target, tapi Zul akan collect sebanyak boleh yang boleh Zul dapat untuk Bitcoin dan Ethereum. So back to di chart di Bitcoin. So di Bitcoin roughly kita tengok price untuk hari ni dah pukul 8. So currently dah pukul 8.5 minit. Candle daily dah close above ini. So good untuk hari ini. Expectation hopefully kita akan dapat berjaya range. Now untuk minor support dan minor resistance, kita expect minor support kita di line biru, dua line biru, dan inilah quarter support. Untuk quarter monitor lebih jelas kita tengok di quarter 4 hours. So meaning kita ada expectation yes boleh drop balik bawah ni, tapi selagi mana dia berada di kawasan trend line biru ni, meaning kita good untuk expectation price tu more bullish momentum. Even kita break bawah ini untuk di daily still lagi sekiranya kita 4 hours berjaya break bawah ni balik, tapi apa yang kita tengok adalah di daily above balik atas ni. Macam tengok hari Jumaat malam kita berada di atas awal pagi, tengah hari malam kita kawasan ni, dan malam tadi kita regain balik untuk expectation regain balik kawasan atas ini. So meaning untuk range adalah kita berada di 42 dan 4.1. So meaning Bitcoin untuk hari Sabtu hari ni boleh range saja di dalam kawasan ni, tapi apapun kita nak tengok sekiranya range kawasan ni good untuk buat support kawasan base iaitu bull flag untuk minor
minor bull flag untuk momentum break ke atas point of breaking. Kita akan expected untuk at least untuk kuartal Isnin kita berjaya break 42. So break 42 untuk daily, berada above di atas box purple, meaning kita tahu untuk minggu depan ialah main tuju kita adalah di kawasan 46, dan break 46 nanti kita sembang untuk price major support iaitu di kawasan 50, di kawasan 55 dan 61k untuk decision time. Untuk ke decision time untuk Bitcoin sama ada nak buat high baru ataupun high low sebelum dia push price more ke dalam bearish market iaitu tuan 2023 2024 untuk di kawasan 20k 26k iaitu 68% retestment untuk Bitcoin ke kawasan last support. So mungkin tuan tunjuk ni. So untuk di Bitcoin nanti tu akan tunjukkan chart yang lebih clean sikit untuk anda. Yang ni BTC. Okay, yang ni. So meaning untuk bearish market, apa yang Zul expectation adalah untuk expectation untuk Bitcoin push dulu ke dalam higher low. So higher low expectation ni kita ada kawasan iaitu 55 dan 61k. So meaning untuk tahun ni kita ada opportunity untuk Bitcoin tu naik ke kawasan ni. And then decision time iaitu kawasan decision time sama ada sekiranya dia breakout ni, meaning kita akan buat high baru. Untuk expectation untuk new circle, bukan lagi 4 year circle. Dan tapi Zul mau expectation dia berada kawasan ni dan fail, expectation kita akan more drop, barulah kita akan drop ke kawasan kita punya last support untuk Bitcoin iaitu 26 dan 14k, dan kita akan consolidation kawasan ni around dalam tahun 23 dan 24, meaning dalam masa 2 tahun tu kita akan buy sebanyak boleh coin untuk expectation tahun 2025. Barulah kita akan ada huge pump seperti mana kita tengok pump tahun 2017 dan quarter huge pump seperti mana juga tahun 2013. So itulah expectation untuk itulah ni 2001, inilah 2017, dan juga expectation untuk sebelum ini adalah tahun 2013. So data itu now kita follow data yang sama, cuma kita higher high itu adalah quarter pump itu tak follow. So minimum juga ada still lagi opportunity untuk kita buat higher high baru sebelum. Meaning kalau kita buat high baru, meaning kita now adalah kita bukan lagi 4 year circle, kita expected dalam 5 year circle, barulah kita akan another drop untuk ke dalam bearish market. So apa pun kita akan monitor time sikit bersikit, itu more long term punya quarter target time untuk Zul. So expected now kita akan monitor untuk pergerakan inilah, untuk expectation kita punya tahun ni ada opportunity untuk Bitcoin pergi ke major recent 60-65, break ini all-time high baru, gagal break, meaning kita akan return ke kawasan kita punya major support iaitu 26 dan 14k, iaitu untuk bearish market selama 2 tahun untuk follow kita punya iaitu 4 year circle. So guys, waktu itu saja untuk pagi ni, untuk data-data yang Zul sharekan untuk anda tu untuk short term dan long term. So hopefully anda dapat tangkap untuk apa yang Zul nak sharekan. Sekiranya ada yang data yang anda tak faham, boleh type ruangan komen ataupun permintaan chat yang untuk anda tengok, boleh juga lagi ruangan komen, nanti Zul akan buatkan untuk net review. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye.